Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera dan salam Said Putra Juara Gemilang. Kepada waris dan ibu bapa serta anak-anak murid Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra yang disayangi sekalian. Pada hari ini cikgu ingin sampaikan beberapa info khususnya tentang PDPC norma baharu. Baiklah, untuk pengetahuan para waris murid SPM 2020, okay, alhamdulillah anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik, kesihatan yang sangat baik, dan mereka sekarang ni sedang berada di dalam kelas bersama dengan guru-guru yang dicintai. Okay. Untuk pengetahuan para ibu bapa dan waris, dalam tempoh 29 hari lagi sebelum SPM yang sebenar, pihak sekolah telah menyusun atur segala keperluan, segala untuk pembelajaran, sesi-sesi pembelajaran. Jadi di sini pihak sekolah memohon agar semua ibu bapa dan para waris kepada calon SPM 2020 sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak yang kita cintai. Buat pengetahuan semua, di sini saya kongsikan jadual waktu persediaan calon SPM 2020. Okay. Seperti yang tertera di sini, pada tanggal 16 hari bulan Januari hari itu, okay, seramai 72 calon SPM 2020 selamat mendaftar dan kembali ke sekolah. Okey, pada sesi malam itu kita telah mengadakan perjumpaan bersama-sama dengan pihak pentadbir, dan juga seterusnya kita mulakan dengan sesi kaunseling untuk memotivasikan, untuk memantap dan menjelaskan, nak mengembalikan balik momentum anak-anak murid calon SPM 2020 ni yang akan menduduki SPM pada 22 Februari ini. Okey, jadi alhamdulillah pada sesi yang pertama kita fokus kepada 4 subjek tu dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Okey, jadi untuk makluman waris, okey, ini adalah jadual waktu kumpulan berfokus di Kata 5 iaitu calon SPM 2020. Okey, yang kita susun atur, kita membuat jadual anjal supaya semua subjek ni dapat anak-anak dapat lalui bersama dengan guru-guru, okey, dan supaya mereka lebih berfokus. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, jadual kita memang divide kepada kumpulan yang lebih kecil. Okey, contohnya pada hari ini, okey, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sedang pada saat ini sedang menghadapi subjek bahasa Inggeris. Okey. So pada dalam subjek bahasa Inggeris ada 4 orang guru yang mengajar ke 4 kelas. Setiap kelas tu setiap seorang guru. Tetapi dalam norma baharu jadual yang kita susun, okey, disebabkan kita mempunyai 7 guru bahasa Inggeris, maka pada ketika ini kita pecahkan lagi anak-anak pelajar kita ini kepada kumpulan yang lebih kecil supaya mereka lebih fokus. Begitu juga dengan subjek-subjek yang lain. Okey, dan jadual ini kalau dilihat, okey, sehinggalah waktu malam, okey, mereka akan sentiasa bersama dengan guru-guru. Okey. Kemudian pada waktu hujung minggu pun, insya-Allah, pada hujung minggu ini pun kita telah menyusun atur pengisian pada hari Sabtu pada pagi, petang dan juga malam, okey, serta hari Ahad. Okey, tetapi dalam walaupun kita telah menyusun semua jadual ini, tapi kita masih memberi ruang kepada mereka untuk membuat pembelajaran kendiri. Okey, jadi saya mohon sangat kepada para waris di sana, jangan bimbang tentang anak-anak murid calon SPM 2020. Insya-Allah mereka selamat bersama kami di sini, dan kami cuma mohon kepada ibu bapa dan waris sentiasalah berdoa yang terbaik untuk anak-anak. Okey, sebab target kita untuk SPM 2020 tahun ini adalah sekurang-kurangnya
1.8 dan insya-Allah kita bersama-sama untuk memastikan yang anak-anak kita dapat membuat yang terbaik. Okey, seterusnya saya tumpukan kepada anak-anak murid yang berada di menengah rendah. Okey, setakat ini kita ada dua level iaitu tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey, baiklah. Jadi kepada murid-murid tingkatan 2 dan 3, okey, cikgu ingin berpesan bahawa walaupun kamu tidak berada di sekolah, sudah tentunya kamu semua sekarang berada di rumah dan cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang ceria, di samping keluarga yang tercinta. Tapi anak-anak, ingatlah bahawa walaupun kamu berada di rumah, tetapi sebenarnya kamu wajib mengikuti kelas yang kita telah edarkan jadualnya. Walaupun di rumah, cikgu mohon sangat supaya anak-anak rasakan yang kamu belajar bersama guru-guru. Jadi untuk para waris, untuk rujukan pada waris, di sini saya ingin kongsikan jadual untuk mendengar rendah dahulu iaitu tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi untuk mendengar rendah kita bermula kelas kita pada 8.45 pagi. Kita pun tahu, kalau di sekolah biasanya kita bermula seawal 7.30. Memandangkan anak-anak semua berada di rumah, jadi kita lewatkan sikit supaya anak-anak dapat bersama keluarga dapat manage, dapat menguruskan yang terbaik dan pastikan masuk ke kelas seperti yang telah kita jadualkan kepada anak-anak. Untuk hari ini, hari Khamis, jadualnya sekarang adalah anak-anak mengikuti tingkatan 2. Kalau kita lihat, mata pelajarannya adalah mata pelajaran mathematics. Right? Jadi untuk kelas di sini dah ada kelas kan untuk iqan, 2 iqan, 3 2 iqan, 2 ihsan, 2 ikhlas, dan 2 iltizam. Jadi saya mohon kepada para waris, kita dah kongsi semua jadual ini kepada para waris melalui grup sarana iaitu melalui penyelaras makeup. Jadi saya mohon sangat kepada para ibu bapa dan waris untuk pastikan anak-anak masuk ke kelas, sebab bila berada di rumah kita membuat PDPR, jadi guru-guru kita akan menggunakan pelbagai kaedah. Ada guru yang akan buat Google Meeting, ada dia sharing bahan-bahan melalui Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Cuma saya mohon kepada ibu bapa dan waris untuk pastikan yang anak-anak kita sentiasa mengikuti kelas sepanjang tempoh PDPR ini. Dan walaupun berada di rumah, anak-anak ingatlah bahawa kita jangan ambil lewa, kita mestilah bersikap positif sebab ini semua adalah norma baharu. Sebenarnya cikgu-cikgu pun sangat merindui anak-anak yang berada di rumah, sebab kita ada target kita ada hala tuju kita, tetapi bila berlaku pandemik COVID macam ni, ini bukan di bawah kekuasaan kita. Jadi kita menggunakan norma baharu melalui penjajaran kurikulum yang telah diselaraskan oleh KPM. Jadi diharap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran di rumah dengan sempurna. Sekiranya ada apa-apa masalah, ibu bapa dan waris bolehlah menghubungi pihak sekolah dan kami insya-Allah sentiasa bersedia untuk membantu. Jadi itu bahagian untuk mendengar rendah. Seterusnya kepada murid-murid di menengah atas iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk tahun 2021. Jadi untuk tingkatan 4, walaupun kamu tidak menduduki PT3 untuk semasa 2020, tapi walau bagaimanapun anak-anak mesti meneruskan perjuangan anak-anak. Dan cikgu percaya melalui penyelaras makeup yang dahulu, Cikgu Amir dan Cikgu Madiah yang dapat membimbing anak-anak tingkatan 3 dan sekarang sudah menjadi tingkatan 4
pada tahun 2020 untuk meneruskan perjuangan anak-anak. Okey, bersama ini cikgu kongsikan juga kepada para waris jadual yang telah kita susun. Okey. So jadi minta dalam tempoh ini, okey, please be serious. Alright, walaupun kamu masih belum jumpa guru kamu bila naik di menengah atas, kita telah menetapkan kelas-kelas kamu mengikut pencapaian daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, maka kita telah menyusun mengikut kelas. Okey, jadi cikgu harap awak menerima apa yang telah pihak sekolah aturkan dan mulalah sesi pembelajaran tahun ini dengan lebih bersemangat. Insya-Allah tak lama jika keadaan menjadi pulih dan sebagainya, insya-Allah kita akan berjumpa pada 8 Mac untuk sesi persekolahan bersemuka. Okey, jadi sepanjang tempoh ini cikgu harap sangat supaya kamu meneruskan perjuangan buku-buku teks semua tu. Sekarang ni kita dah share digital buku teks, sumber-sumber bahan, okey, semua kita kongsi dengan ibu bapa serta guru-guru dan cikgu percaya semua anak Said Putra mempunyai grup WhatsApp ataupun grup Telegram bersama guru subjek masing-masing dan juga bersama dengan penyelaras makeup, iaitu penyelaras program menjana kecemerlangan akademik pelajar, okey, supaya anak-anak tidak ketinggalan untuk setiap program, setiap aktiviti ataupun setiap bahan yang kita kongsikan kepada anak-anak. Okey, baiklah, dan yang terakhir adalah untuk anak-anak tingkatan 5 yang disayangi sekalian. Okey, awak merupakan calon SPM 2021, maksudnya tahun ini, dan sebenarnya cabaran yang paling tinggi yang cikgu nampak di sini sebab your batch merupakan first untuk kita sama-sama belajar, okey, sebab silibus yang baru kan melalui KSSM. Tetapi cikgu percaya, okey, anda hebat, anda dapat melaksanakan, anda dapat untuk hala tuju yang sebenar. Sebab sebelum PKPB ataupun sebelum cuti sekolah hari itu, semasa anak-anak bersama dengan pengurusan sekolah, okey, bila kita buat postmortem, kita buat audit akademik, anda menunjukkan yang batch anda adalah yang hebat. Dan insya-Allah sekiranya anda meneruskan perjuangan anda, anak-anak, insya-Allah, okey, target yang kita impikan akan dicapai. Okey, jadi untuk kumpulan tingkatan 5 2021, okey, kita pun telah menyusun dia punya jadual seperti yang tertera di sini. Okey, kalau dilihat setiap hari anak-anak akan ada kelas, okey, di mana kelas ini kita susunkan setiap subjek tu first untuk guru-guru membuat Google Meeting ataupun memberi notes, okey, menjelaskan, memberi penerangan dan sebagainya. Kemudian the next punya slot tu, kalau anak-anak tengok contoh macam PAI kan, dia lepas tu kita ada yang di bawah ini iaitu tutorial ataupun latihan. Sebab itu untuk menengah rendah ni kita buat satu sesi tu dia sesi yang lebih panjang. Okey, sebab selepas mendengar penjelasan penerangan daripada guru-guru, kemudian kita teruskan dengan sesi latih tubi ataupun tutorial. Dan insya-Allah sepanjang tempoh itu guru-guru anda akan bersama anda untuk memastikan yang anda dapat apa yang perlu dicapai dalam setiap subjek itu. Okey, jadi sebelum cikgu akhiri pertemuan kita pada kali ini, cikgu mohon anak-anak supaya pastikan dan awak tahu, pastikan awak tahu yang hala tuju kita ke mana, dan sentiasa pastikan yang kita ini adalah murid Sekolah Menengah Sains Tunku Said Putra yang bertanggungjawab, yang mempunyai hala tuju yang jelas, yang sayangkan sekolah, okey, dan yang akan buat yang terbaik untuk diri anda,
ibu bapa, keluarga dan seterusnya kepada sekolah yang anda sayangi, iaitu Sekolah Menengah Sains Tunku Syed Putra. Okey, baiklah. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan berjumpa lagi. Jadi cikgu harap semua anak murid Sekolah Menengah Sains Tunku Syed Putra berada dalam keadaan yang diredai, diberkati dan dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.